Tajuk utama Buletin TV9 Isnin 13 Disember. Terpedaya dengan imbuhan wang, sebuah klinik swasta di Melaka palsukan 6 keputusan ujian pantas antigen COVID-19. Mereka yang menjadikan ilham dan mimpi sebagai sumber kepercayaan boleh dianggap sesat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang warga emas maut dipercayai terjatuh dalam kejadian di sebuah flat perumahan di kawasan Ceras Ibu Negara pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Izham Jaafar berkata, kejadian dilaporkan jam 7.22 pagi selepas disedari orang awam yang berada di kawasan berdekatan. Menurutnya, mangsa berumur 62 tahun ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di atas sebuah kenderaan di kawasan tempat letak kereta di flat berkenaan. Dia disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mukris yang hadir di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa mengalami masalah mental dan tiada unsur jenayah. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan kejadian ini diminta menghubungi talian yang tertera. Kononnya dapat menjadi isteri. Seorang guru tadika rugi RM4,200. Lebih mengejutkan apabila mangsa mendakwa beliau mula berkenalan dengan lelaki yang mendakwa dirinya sebagai menteri itu pada awal bulan ini. Mangsa 59 tahun mendakwa lelaki itu turut menawarkan kepada beliau wang tunai RM1,000,000 dan sebuah kereta Rolls Royce. Mangsa kemudian diminta untuk berurusan dengan seorang individu bernama Siti yang memperkenalkan dirinya sebagai pengurus bank sebelum diminta wang kononnya sebagai yuran pemprosesan sebagai isteri suspek. Selepas memasukkan wang RM4,200 itu ke dalam satu akaun bank pada Jumaat lalu, baru mangsa tersedar dirinya tertipu. Mangsa membuat satu laporan polis di Balai Polis Temeloh semalam. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Melaka mengesan tindakan sebuah klinik swasta yang disyaki memalsukan keputusan ujian pantas atau RTK antigen pesakit COVID-19. Menurut Esko Kesihatan Melaka, Dr. Muhammad Akmal Saleh, siasatan awal mendapati terdapat 6 keputusan ujian saringan dipalsukan oleh klinik berkenaan. Terdapat aduan mengenai salah laku yang dilakukan oleh klinik swasta dalam negeri Melaka ini, iaitu ada satu klinik yang terlibat yang melibatkan memasukkan ujian RTK antigen daripada positif kepada negatif. Katanya, kes penipuan itu dikesan selepas seorang pesakit COVID-19 menerima rawatan di Hospital Melaka mengaku keputusan awal ujian saringannya di klinik itu adalah positif. Oleh kerana tidak mahu dikuarantin, ujarnya, keputusan itu diubah oleh doktor klinik berkenaan selepas diberi upah dengan bayaran tertentu. Ekoran itu katanya, pekerja kilang berkenaan ditidurkan di unit rawatan rapi ICU Hospital Melaka kerana lewat menerima rawatan. Tambahnya, satu laporan polis akan dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Dua pengarah sebuah syarikat pembekal daging sejuk beku bersama pengurus stor dan akauntennya didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas 16 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM13.28 juta antara Oktober 2018 hingga Disember tahun lalu. Semua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Dua pengarah LY Frozen Food Sdn Bhd, Yon Chi Kiong 40 tahun dan Tan Siew Huat 42 tahun yang masih bebas, serta pengurus stor Chong King Kwang 48 tahun dan akaunten Eng Yi Zing 37 tahun masing-masing menghadapi 4 pertuduhan menerima RM13.28 juta dari akaun semasa syarikat. Perbuatan dilakukan dari 31 Oktober 2018 sehingga 31 Disember tahun lalu di dua bank di Kulai dan Johor Bahru. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan denda 5 kali ganda daripada nilai hasil atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Mahkamah membenarkan jaminan terhadap LY Frozen Sdn Bhd dan Chong masing-masing RM250,000. Sementara Yizin diarahkan membayar RM150,000 dengan seorang penjamin. Waran tangkap dikeluarkan ke atas Tan Siew Huat 42 tahun yang gagal hadir ke mahkamah. Kes disebut semula esok. Tidak sampai seminggu tular kes buli di Perak, pelbagai pihak tampil membuat laporan polis membabitkan kes buli di asrama. Di Pahang, dalam tempoh 4 hari sahaja, polis menerima 3 laporan membabitkan sekolah berasrama di Rompin, Muazzam Shah dan Maran.
Timbalan Ketua Polis Negeri Dato' Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, kesemua pelajar terbabit dalam kejadian buli itu sudah dikenal pasti dengan bantuan pihak sekolah. Siasat lanjut sedang dijalankan di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Jelas beliau, ketiga-tiga laporan dibuat membabitkan dakwaan pelajar dipukul senior di asrama atas pelbagai tuduhan. Justeru tambah beliau, pihak polis akan bekerjasama dengan pentadbiran sekolah dalam membendung gejala buli dan pergaduhan daripada terus menjadi budaya yang tidak sihat. Di dalam Undang-Undang Islam, pelaku kes buli perlu membayar pampasan atau ganti rugi kepada mangsa dan walinya berdasarkan kecederaan yang dialami. Hukuman syariah yang dipanggil diat itu akan diputuskan hakim selepas mangsa dan keluarganya memberikan kemaafan. Bercakap kepada Buletin TV9, Ketua Penolong Mufti Penyelidikan Wilayah Persekutuan Dr. Syed Syarizan Syed Muhammad berkata, hukuman diat bersangkut kuat dengan kisas kerana ianya merupakan ganti kepada kisas. Merujuk kepada kes buli yang berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh baru-baru ini, beliau berkata kisas yang bermakna balas bunuh ialah hukum yang dikenakan apabila seseorang itu didapati bersalah atas kesalahan membunuh. Namun, jika ahli keluarga mangsa memaafkan pesalah terbabit, maka diat akan dikenakan sebagai ganti. Jadi isu ni sama ada kisos atau diat kena tak pada pelajar-pelajar asrama yang melakukan pembulian itu. Kita lihat syarat-syarat orang yang layak dijatuhkan hukum kisos atau diat, syaratnya mestilah orang itu akil balik. Maksudnya pemangsa yang menyebabkan cedera itu mesti akil balik. So persoalannya, adakah pelajar-pelajar itu sudah akil balik atau tidak? Jelasnya, bayaran dengan menggunakan kaedah diat perlu dibuat oleh pesalah atau ahli keluarga pesalah serta dilakukan dalam tempoh tertentu yang ditetapkan. Jika itu juga masih tidak mampu dilakukan, kerajaan yang memerintah boleh mengambil alih tanggungjawab itu. Kalaulah termaktub ataupun didapati pelajar-pelajar yang melakukan pembulian ini belum akil balik, maka tidak boleh dijatuhkan hukum kisos ataupun diat. Tetapi ada satu peruntukan lain dalam hukum Islam, iaitu ta'zir. Lebih ringan berbanding dengan hukum hudud itu sendiri. Ta'zir itu dia bayar pampasan, Ustaz? Mungkin pampasan mungkin lebih ringan, lebih murah ataupun lebih tak banyak, mungkin separuh 1/2 ataupun 2/3. Itu ditetapkan oleh kebijaksanaan yang arif hakim lah. Walaupun diat belum termaktub dalam undang-undang negara, ramai yang telah menjadikannya sebagai panduan. Ini meliputi kes yang diselesaikan di luar mahkamah serta hukuman dari segi adat oleh pihak atau kumpulan tertentu termasuk di Sabah dan Sarawak. Mengambil kira masa depan mangsa dan pelaku kes buli serta dendam yang memerlukan masa untuk hilang. Penyelesaian bersifat menang-menang dengan menggunakan kaedah diat mungkin sesuai digunakan. Tak lagi kerana ketika ini pelaku sudah pun dihukum gantung persekolahan selama 2 minggu dan kes masih dalam siasatan lanjut pihak polis. Saranan daripada pakar psikologi dan untuk tempoh jangka panjang, pihak sekolah perlu menggariskan satu prosedur operasi standard SOP kepada warden dan guru asrama bagi menangani buli. Perlu ada SOP yang jelas, yang boleh dipatuhi lah. Contohnya bermula di asrama, contohnya di asrama. Mungkin di asrama kita boleh melantik macam PRS, tetapi rakan asrama untuk membantu warden ataupun guru warden di asrama lah. Jadi mereka ini jika misalnya rakan asrama ni dapat melihat contohnya orang mereka tidur dan duduk sekali dengan pembuli-pembuli dan dibuli ini. Jadi mereka akan lebih alert apakah yang terjadi di asrama. Katanya apa-apa pun kesalahan yang dilakukan, mereka yang terjebak dalam gejala itu perlu dipulihkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bertemu kembali. Golongan yang menjadikan ilham, mimpi dan kasyaf sebagai sumber kepercayaan serta berpegang dengan ajaran kerohanian atau falsafah yang bercampur aduk dengan ajaran kebatinan antara kelompok ajaran sesat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Mazud Syahri berkata, tindakan itu adalah bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, taksub dan fanatik yang melampau kepada guru atau ketua ajaran. Yang keenam, menyelewengkan tafsiran Al-Quran dan Al-Hadis
untuk kepentingan peribadi atau Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman berkenaan kriteria utama ajaran sesat di Malaysia. Jelas Datuk Ahmad Mazuk, definisi Ahli Sunnah wal Jemaah oleh panel pakar akidah JAKIM adalah golongan yang memahami dan berpegang dengan Al-Quran, Sunnah baginda Nabi Muhammad serta dengan manhaj salaf dan khalaf. Tegasnya, ini sekaligus mengeluarkan kelompok Khawarij, Syiah Rafidah, Qadariyah, Jabariyah dan anti hadis daripada akidah terbabit. Hasrat anggota bomba Muhammad Firdaus Sulaiman berpindah ke rumah baru bersama keluarga tidak kesampaian. Muhammad Firdaus meninggal dunia awal pagi tadi ketika menerima rawatan akibat cedera parah terkena letupan ketika operasi memadam kebakaran di sebuah kilang memproses serbuk kayu di Segamat, Johor pada Sabtu lalu. Jenazah Muhammad Firdaus dikebumikan di tanah perkuburan Islam Qaryah Masjid Jamid Datuk Kelana Petra Sending, Ampangan, Serempat jam 12.30 tengah hari tadi. Menurut isterinya Nurul Jannah Abdul Hamid Khan, Allahyarham seorang suami yang penyayang dan sangat rapat dengan anak tunggal mereka Aish Alisa, 3 tahun. Katanya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sempat mengajak Allahyarham mengucap. Dalam operasi pemadaman itu, seorang anggota kecemasan kilang itu turut maut manakala seorang lagi anggota bomba cedera. Sikap bertangguh rakyat Malaysia terlihat lagi hari ini. Sebaik Polis Diraja Malaysia PDRM mengumumkan melanjutkan tempoh pembayaran saman trafik dengan diskaun sehingga 80%, semua kaunter pembayaran saman trafik di seluruh negeri Terengganu tiba-tiba lengang hari ini. Tinjauan kami di beberapa balai polis mendapati tiada lagi orang ramai berbaris panjang untuk membayar saman. Hampir semua tempat berkenaan lengang untuk bersikap adil, mungkin kerana mereka yang terbabit membayar saman secara dalam talian. Bagi yang memilih membayar di kaunter, ini peluang untuk mereka mengelak daripada beratur panjang. Saya ambil peluang hari ini sebab hari ini keadaan kurang sesak. So dalam pandemik ni kita patutnya cari peluang keadaan yang tak sesak. Saya tak nak berpusu-pusu dengan orang lain. So manakah keadaan dah lanjutkan tu, so tak salah pun kalau kita datang hari ni. Memang ya awal lah sebab tamburi last minute lagi sesok pula kan. Mengikut jadual asal, pembayaran saman trafik dengan diskaun sehingga 80% tamat semalam, tetapi dilanjutkan sehingga 31 Disember ini berikutan sambutan yang amat menggalakkan. Peniaga kecil di negeri Kelantan diberi peluang berniaga secara percuma selama sebulan di sebuah pusat beli belah terkemuka di negeri berkenaan. Pengecualian sewa lot kedai itu diberikan pihak Tekun Nasional dalam usaha membantu meringankan beban peniaga yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Seramai 70 peniaga kecil di Kelantan menerima manfaat daripada program berkenaan. Rata-rata ditemui nyata teruja selepas diberikan peluang untuk berniaga di kawasan yang disifatkan cukup selesa dan strategi itu. Malah, ia membuka lembaran baru dan memberi motivasi bagi mereka yang ingin menaik taraf perniagaan pada masa akan datang. Jadi sekarang ni Alhamdulillah bila diberi peluang ni rasa sangat-sangat bersyukurlah untuk permulaan ni dengan bawah pengurusan Cik Kasbi untuk tekun, untuk kita mulakan kembali perniagaan yang dah lama tergendala kerana pandemik. Saya rasa terharu dan amat gembira jugalah dapat merasai berniaga dalam mall ni. Permulaan ni kita sambutannya alhamdulillah amat menggalakkan. Kita telah mencapai sasaran kita telah mencapai permohonan dalam program GTO ni dalam 70 lebih dah pemohon yang memohon untuk memulakan perniagaan dalam mall ni. Pernah beberapa kali gagal dalam perniagaan makanan tidak menghalang seorang orang kurang upaya OKU yang cacat penglihatan untuk terus mengubah nasib diri. Hasilnya dan selepas beberapa kali melakukan ujian, langkah Muhammad Alif Abdullah memperkenalkan nasi goreng sotong emas mula mendapat sambutan menggalakkan dengan hampir 200 ekor sotong dapat dijual setiap hari. Segmen Pintu Rezeki Buletin TV9.
Pemilik warung Muhammad Alif Abdullah mengakui sebelum ini gerai yang diusahakannya dengan menjual hidangan sarapan pagi dan kemudian menu masakan panas tidak mendapat sambutan menggalakkan. Mahu memberikan nilai tambah kepada masakannya, Muhammad Alif meletakkan sotong dalam menu nasi gorengnya. Tindakan itu nyata satu langkah tepat apabila nasi gorengnya mulai disukai ramai dan menjadi tular. Menurut Muhammad Alif, sejak cerita mengenai menunya tersebar 3 tahun lalu, beliau turut menerima pelanggan dari luar Terengganu. Tambahnya, gelaran sotong emas itu diberikan apabila sotong yang digoreng warnanya kelihatan seperti emas. Mula-mula kita memang kerah lah apa ya, masalah. Tapi kita ada macam ada beritahu macam ni ya. Tapi kita cuba-cuba, orang dah suka kan. Jadi tepung, kita pakai tepung tu, insya-Allah terjadi sampai hari ini. Menurut Muhammad Alif, beliau menyediakan nasi goreng sotong emas secara hidangan dan berbungkus. Ni second time actually saya datang sini ni. Yang first time dulu kedai tutup sebab dia orang kawan-kawan ramai kat Ketih tu, dia orang cakap nasi goreng sotong kat sini sedap dia kata. Dengan sotong dia pun besar dia kata. That's why saya datang sini nak cuba ni. Baru pertama kali datang sini. Dapat tahu daripada Abai Po ayah mentua. Biasa mari sini tu. Nak cuba tu. Enggan lokek berkongsi rezeki, Muhammad Alif dalam perbincangan bersama rakannya untuk membuka sebuah cawangan nasi goreng sotong emas di Kuantan pula. Segmen Pintu Rezeki, Buletin TV9. Laporan antarabangsa. Britain berdepan gelombang besar varian COVID-19 Omicron dan 2 dos vaksin tidak akan cukup untuk membendungnya. Sehubungan itu, Perdana Menteri Britain Boris Johnson menggesa semua penduduk negara itu berusaha mempercepatkan pengambilan dos vaksin penggalak. Saintis kerajaan telah menaikkan tahap amaran COVID-19 kepada 4 pada skala 5. Justeru, Britain tiada pilihan selain mempercepatkan pengambilan vaksin penggalak. Saintis mengetahui Omicron lebih mudah berjangkit dan Perkhidmatan Kesihatan Negara NHS akan tertekan menangani peningkatan kemasukan ke hospital sekiranya varian itu menyerang penduduk yang tidak divaksinasi. Minggu lalu, Johnson memperkenalkan langkah COVID-19 Plan B untuk England yang mengarahkan penduduk bekerja dari rumah, memakai pelitup muka di tempat awam dan menggunakan pas vaksin. Salji tebal meliputi Belgrade dan sebahagian besar Serbia, sekaligus menghalang lalu lintas, mengganggu operasi pengangkutan awam serta penutupan lapangan terbang utama di ibu negara. Banyak kawasan di seluruh negara dilaporkan terputus bekalan elektrik dan mengalami kerosakan bangunan akibat pokok tumbang. Keadaan berais itu menyaksikan berlaku kemalangan jalan raya. Pihak berkuasa menasihatkan penduduk agar tidak melakukan perjalanan yang tidak perlu selain berjimat dengan bekalan tenaga. Di ibu negara, ramai terpaksa diselamatkan selepas terperangkap di dalam kenderaan yang rosak. Penerbangan dari lapangan terbang utama Belgrade pula telah digantung selama beberapa jam. Selain penumpang kereta api ke Belgrade yang terperangkap selama 7 jam telah diselamatkan. Satu lagi amaran kemungkinan salji akan turun lebih lebat telah dikeluarkan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh manakala beribu-ribu penduduk kehilangan tempat tinggal selepas hujan lebat melanda negeri bahagian di timur laut Brazil. Hujan lebat yang disebabkan oleh taufan di luar kawasan tropika menyebabkan sebahagian kawasan dinaiki air dan kerosakan harta benda. Hujan dan ribut menyebabkan beberapa bandar dan kawasan luar bandar terpisah hubungan sepenuhnya, menyukarkan pasukan penyelamat menghantar bantuan. Lebih 200 anggota bomba dan tentera dikerah menyelamatkan mangsa yang terjejas. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro dan Gabino Bahia, Falco melawat ke kawasan itu dan menjanjikan bantuan pembinaan semula. Sepasang kembar siam perempuan dari Bangladesh yang akan dipisahkan selepas pembedahan mereka sekian lama tertangguh akibat COVID-19. Labiba dan Lamisa, kembar berusia 2 tahun itu, bercantum di belakang dan berkongsi tulang belakang.
alat kelamin dan sebahagian daripada saluran usus mereka. Sebelum COVID-19 melanda, doktor sudah memisahkan sebahagian tubuh mereka 9 hari selepas kelahiran. Bagi kedua ibu bapa mereka, soal keuangan tidak perlu dibimbangkan lagi kerana Hospital Kolej Perubatan Dhaka akan menanggung kos pembedahan anak kecil mereka. Sepasukan 35 doktor akan mengawasi pembedahan yang dijangka mengambil masa selama 10 jam itu. Faizal Saari, pemain hoki kebangsaan yang diuji positif COVID-19 tampil memohon maaf selepas menjadi punca pasukan negara menarik diri saingan trofi Georgia Asia yang akan berlangsung di Dhaka, Bangladesh bermula Selasa ini. Menerusi permohonan maaf terbuka itu, Faizal berkata dia sedia bertanggungjawab atas segala yang telah berlaku. Bagi Faizal, ini kali kedua dia diuji positif COVID-19 dan sekali lagi tiada sebarang simptom dialami Faizal sejak diuji positif. Konfederasi Hoki Malaysia MHS mengambil tindakan dengan memilih untuk menarik diri bagi mengelakkan insiden sama seperti pasukan wanita di Donghek, Korea berulang. Paparan sukan itu tadi mengakhiri Buletin TV9 malam ini dan seperti biasa sebelum berpisah saksikan visual acara renang tahunan yang diadakan semula dengan merentasi Pelabuhan Victoria di Hong Kong, China yang sebelum ini terpaksa dibatalkan susulan protes pro-demokrasi dan pandemik COVID-19. Saya Syamila Nur Azizi, bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan selamat malam.